Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Zuraidi untuk memudahkan cerita. Perkara ni dah lama berlaku. Masa tu Zuraidi muda lagi. Umur dia masa perkara ni berlaku baru mencecah 22 tahun. Masa tu Zuraidi ni dia ada menuntut ilmu persilatan. Mula-mula okey lah. Tapi lama kelamaan bila dah kenal ramai orang yang turut sama bersilat, dia jumpa beberapa orang yang buat benda-benda kurafat untuk menjadi kuat. Daripada situlah Zuraidi ni mula menyimpang, masuk jalan yang tak elok. Dalam kisah ni Zuraidi ceritakan apa yang dia pernah buat dulu. Pendek cerita, cara dia nak kuat tu, dia memuja Pontianak. Minta bantuan pada Pontianak setiap kali dia nak bertempur dengan mana-mana musuh. Tak kiralah dalam gelanggang ke ataupun dekat luar. Jumpa bergaduh secara random ni. Jadi macam mana caranya Zuraidi memuja Pontianak? Mula-mula Zuraidi cakap dia perlu cari lokasi yang sesuai untuk bertapa. Nak bertapa ni bukanlah satu perkara yang mudah. Ada syarat-syarat dia. Lagipun bukan semua orang mampu buat perkara ni. Antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi adalah lokasi tu, yang pertama, dia tak boleh ada orang ramai. Kalau boleh jangan ada seorang manusia pun dekat kawasan tu. Tak boleh ada orang lalu lalang, tak boleh ada kenderaan lalu lalang, kereta motor tak boleh lalu. Memang kena satu tempat yang isolate betul-betul, yang terpencil sangat-sangat. Memang tak ada manusia dekat situ. Antara ciri yang lain, tempat bertapa ni perlulah satu tempat yang sangat-sangat gelap. Kalau boleh sampai tahap kalau malam tu kita tengok tangan sendiri pun tak nampak. Kalau boleh biar sampai gelap tahap macam tu. Dan yang ketiga, nak pergi bertapa ni kena pergi seorang diri. Tak boleh bawa sesiapa, kena pergi seorang-seorang lah, macam mana cara sekalipun, barulah boleh dijadikan tempat bertapa. Biasanya lokasi yang orang buat tempat bertapa ni sama ada gua, hutan tebal ataupun rumah kosong, rumah yang dah lama ditinggalkan. Rumah yang jenis yang lama lah, rumah kayu lama zaman yang tak ada elektrik dulu. Sebab memang syarat dia macam tu. Kalau boleh rumah tu jangan sampai ada kabel elektrik. Apa-apa sumber yang boleh menghasilkan elektrik, menghasilkan cahaya. Dan lagi satu lokasi yang menjadi pilihan adalah kubur-kubur lama. Kubur-kubur yang memang dah orang tak pergi. Macam tu lah ciri-ciri tempat yang boleh dijadikan tempat bertapa, kata Zuraidi. Jadi pada masa tu Zuraidi ni dia jumpalah satu tempat yang sesuai. Dia pilih sebuah rumah kosong di dalam hutan. Rumah tu rumah kayu lah, rumah kayu yang memang dah sangat-sangat lama ditinggalkan, memang sangat-sangat buruk. Dekat situlah Zuraidi pergi seorang diri, duduk bersila di tengah-tengah rumah. Zuraidi menambah lagi, untuk memuja Pontianak ni dia ada sediakan beberapa barang. Memang barang-barang ni diperlukan untuk panggil Pontianak. Antaranya adalah bekas bara, bekas untuk bakar kemenyan. Kemenyan, dan ada 2 buah sikat. Tapi bukan sikat rambut biasa yang plastik tu, bukan. Sikat ni adalah sikat buluh. Sikat yang diperbuat daripada buluh asli. Ada 2 dia bawa. Lepas dah siap semua barang-barang, kemenyan dah dibakar apa semua, Zuraidi ambil pegang sikat dua belah ni, dua belah, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Dia perlu gesek-gesekkan sikat tu, mata sikat tu. Masa dia gesekkan mata sikat tu, dia perlu baca satu mentera. Dia kena buat perkara tu berulang kali. Kata Zuraidi, bila dia gesekkan sikat buluh ni, dia akan menghasilkan satu bunyi. Bunyi yang sama macam bunyi yang dihasilkan oleh Pontianak. Seakan-akan bunyi cakaran. Bunyi dia. Bila dah buat macam tu, dah buat berulang-ulang kali, menggesekkan sikat buluh ni dan membaca mentera,
akan datanglah beberapa tanda yang menunjukkan kehadiran makhluk ni, kehadiran Pontianak. Antara tanda yang paling awal yang akan muncul menunjukkan Pontianak dah datang adalah kedengaran bunyi suara burung hantu di kawasan sekitar tempat kita bertapa tu. Zuraidi kata bila dengar bunyi burung hantu, itu tandanya benda ni dah datang, Pontianak dah datang, tapi dia masih lagi berada jauh daripada tempat kita bertapa tu. Jadi kena teruskan apa yang kita buat, kena gesekkan sikat buluh tu sambil membaca mentera, kena teruskan. Tak lama lepas tu akan datanglah tanda yang kedua, menunjukkan Pontianak dah makin hampir dengan kita. Apa tanda tu? Tanda tu adalah angin di sekeliling kawasan tempat kita duduk ni akan berhenti secara tiba-tiba. Kalau tadi kita boleh rasa lagi, rasa sejuk, rasa angin malam, tapi tiba-tiba angin ni semua hilang, tak rasa apa-apa. Bila kita perasan perkara ni berlaku, kita kena pandang ke arah sekeliling, sebab kalau tempat-tempat yang biasanya bertapa ni memang dikelilingi oleh pokok-pokok yang banyak lah. Kita kena perhatikan pokok-pokok di sekeliling kita ni. Sepatutnya masa tu memang tak akan ada satu pun benda yang bergerak. Dahan-dahan kecil di pokok, daun-daun dekat pokok sepatutnya tak bergerak. Tapi akan ada satu spot yang ada pergerakan dahan-dahan dan juga daun-daun di satu spot tu yang bergerak. Bila jadi macam tu, itulah tanda yang kedua, menandakan makhluk ni dah makin hampir, dah makin dekat. Makhluk Pontianak tu lah. Dan tanda yang terakhir adalah kedengaran bunyi tangisan, tangisan perempuan ataupun bunyi perempuan menyanyi, menyanyi macam ni, macam tu. Dia bukan menyanyi macam kilauan emas ke Gabar Ganza tu, bukan. Dia menyanyi macam tu je lah. Dia macam humming, dia guna dia tutup mulut, macam tu je lah bunyi nyanyian dia. Itu adalah tanda terakhir yang benda ni dah betul-betul dekat dengan kita. Sebelum saya sambung cerita, saya nak peringatkan lah, saya ni bukan mengajar tau, saya cuma bercerita saja. Cerita apa yang saya dapat, saya sampaikan balik kepada penonton sebagai hiburan. Itu saja. Okey, kita sambung balik cerita. Kata Zuraidi, bila dah sampai tanda yang terakhir tu, dia dengar bunyi tangisan, bunyi bunyi nyanyian tu, dia akan mula berbicara dengan benda ni. Zuraidi tak tunggulah, tak tunggu sampai nampak seketul dekat depan tu, tak tunggulah. Dia bila dengar bunyi suara perempuan menangis, bunyi suara perempuan sama ada menangis ataupun menyanyi tu, dia akan terus minta bantuan. Minta bantuan semasa nanti kalau dia bertempur, tak kiralah dalam gelanggang ke, di luar gelanggang ke, jumpa orang mana-mana tak puas hati nak pukul ke, dia akan minta tolong pada Pontianak ni untuk datang menjelmakan diri, bantu dia, kenakan orang tu, orang yang dia nak mudaratkan tu lah. Tapi ada setengah kes yang memang dia tunggu betul-betul benda ni menjelma dekat depan mata dia, barulah dia bercakap. Tapi dalam kes Zuraidi ni, dia cuma tunggu tanda yang ketiga tu je, dia terus minta benda ni. Jadi dipendekkan cerita, menjadilah apa yang Zuraidi buat. Setiap kali dia bertempur dengan orang dalam gelanggang, luar gelanggang, dia akan seru benda ni, adalah mentera dia, ada perjanjian dia, tak pastilah kena bagi pengeras apa-apa ke kan, tapi menjadilah cara dia tu. Sampailah satu hari, satu hari ni ada satu tournament, satu pertandingan silat dalam gelanggang lah, pertandingan yang official. Zuraidi masa dia jumpa dengan seorang seteru dia ni, musuh dia ni, dia gunakan benda ni, mentera ni. Sambil dia bersilat tu, dia bertempur tu, dia mula membaca mentera. Datanglah makhluk Pontianak ni, kenakan lawan dia. Memang teruk kat lawan dia kena. Tapi masa tu tiba-tiba tok guru kepada lawan dia ni masuk gelanggang, bantu anak murid dia. Kata Zuraidi, ilmu dia ni walaupun susah nak dapat, bermacam-macam cara kena buat, kena korbankan, tapi tumpas dengan sangat mudah. Sebabnya masa itulah dia tahu, bila tok guru lawan Zuraidi ni masuk dalam gelanggang, dia cuma sebut satu kalimah sahaja, Bismillahirrahmanirrahim. Disebut macam tu je. Lepas tu dia hembus ke arah Zuraidi. Zuraidi serta merta melemah. Badan dia tadi yang rasanya sangat-sangat gagah, sangat-sangat lincah tu, tiba-tiba terkulai layu. Kalah macam tu saja. Cuma dengan satu kalimah. Daripada situlah, bermula daripada situlah Zuraidi ni dia mula sedar.
Macam mana cara sekalipun, dia dapat bantuan daripada mana-mana makhluk sekalipun, tak dapat lawan. Kalimah yang satu tu, kalimah memuji Tuhan kita, Allah yang Esa. Sekarang ni Zuraidi memang dah insaf. Memang dia dah tak pernah ulang lagi kesilapan yang lalu buat perkara-perkara yang syirik ni. Itulah kisah yang diceritakan oleh Zuraidi yang pernah dia buat masa dia muda dulu, memuja Pontianak untuk jadi kuat. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Nordin untuk memudahkan cerita. Kisah ni berkaitan dengan hutang. Nordin ni, dia ada berhutang dengan kawan dia. Berhutang banyak jugalah, lebih kurang RM6,000. Nordin memang selalu kurang duit. Tak tahulah apa masalahnya. Mungkin masalah kerja, mungkin ada masalah lain, tapi dia memang selalu tak cukup duit lah. Jadi dia pinjamlah duit dengan kawan dia ni. Jadi mula-mula Nordin masih lagi dapat bayar. Bayar sikit-sikit, 100 sebulan, 200 sebulan kalau duit banyak. Kadang-kadang tu RM50 sahaja. Tapi ada masa-masanya yang dia tak mampu langsung nak bayar. Sebab tak tahulah dia punya expense tu, dia punya perbelanjaan tu banyak mana sebulan. Memang tak pernah cukup duit dia. Jadi bila dah selalu sangat Nordin ni skip bayar, dia tak bayar, kawan Nordin mula bising. Dia banyak kali call Nordin, ingatkan semula, jangan lupa bayar duit yang dipinjam tu. Sampai tahap bila dah Nordin ni 4-5 bulan tak bayar-bayar, tak bayar sikit pun, selalunya ada juga bayar, tapi bila dah 4-5 bulan tak bayar, kawan Nordin ni adalah telefon Nordin. Nordin angkat, dia cakap macam ni, kau jangan sampai lepas aku mati pun aku cari kau. Aku ingat hutang kau dengan aku banyak lagi ni tak bayar. Dia marah macam tu. Dia cakap kalau dia mati sekalipun, lepas dia mati, dia akan tetap cari Nordin, pastikan Nordin bayar hutang-hutang tu semua. Bila dah dengar kawan dia cakap macam tu, Nordin rasa risau juga. Sebab yelah, dia nak bayar tapi tak mampu. Jadi dia hanya boleh mengharapkan kawan dia ni bersabar je lah. Sampailah satu hari, kawan Nordin yang Nordin pinjam duit ni tiba-tiba mati mengejut. Tak pastilah punca kematian tu, Nordin tak bagi tahu kemalangan ke ataupun sakit jantung ke, tapi memang mati mengejut lah. Bila Nordin dapat tahu pasal kematian kawan dia ni, yang dia berhutang ni, dia rasa sedih. Dia juga rasa sedih, rasa simpati kepada keluarga si mati, isteri dia, anak-anak dia. Tapi dalam masa sama, Nordin memang dia terus terang lah, ada juga rasa lega dalam hati dia. Kiranya masa tu Nordin ni, dia ada juga buat silap. Dia rasa hutang dia tu kira langsai lah, kira selesai lah dengan kematian kawan dia ni. Sebab Nordin tahu isteri kepada kawan dia ni memang tak tahu dia ada pinjam duit banyak macam tu. Masa terus berlalu, daripada sehari ke sehari, Nordin dah rasa okey, dah rasa tak risau lah macam selalu. Kalau macam selalu masa kawan dia hidup lagi, dia asyik rasa tak best je, rasa macam risau je, nak bayar hutang. Tapi bila kawan dia dah meninggal ni, dan isteri kawan dia pun tak tahu pasal hutang dia, dia rasa beban yang ada pada bahu dia ni terlepas. Tak rasa beban apa-apa dah. Sampailah lebih kurang seminggu lebih selepas kematian kawan dia. Masa tu si Nordin ni, dia seolah-olah macam dah lupa pasal hutang dia. Masa itulah pada malam hari, satu mimpi datang pada dia. Dia mimpi kawan dia tu yang dia hutang tu datang dalam mimpi dia dalam keadaan yang sangat marah. Tak ada benda lain lah, dia cakap pasal hutang dia hari tu, masa dia masih hidup dulu, bayar hutang. Keesokan paginya, Nordin bangun tidur macam biasa. Dia cuba tak endahkan pasal mimpi tu, tapi sekarang ni dia dah ingat lah, ingat semula hutang dia pada arwah dulu. Tapi Nordin ni, walaupun dia dah ingat, dia buat tak tahu aja. Dia nak letak benda ni ke belakang, dia tak nak hiraukan pasal hutang tu. Dia teruskan hidup dia macam biasa. Malam yang kedua, selepas mimpi yang pertama tu, dia tidur, dia dapat lagi mimpi. Mimpi yang sama. Arwah kawan dia datang, ingatkan dia pasal hutang tu, hutang yang masih banyak belum dibayar. Dia marah Nordin, sama macam malam yang pertama mimpi tu. Kali ni Nordin terjaga daripada tidur tengah-tengah malam tu. Nordin dah mula rasa terganggu lah dengan mimpi tu, tapi dia lawan lagi. Dia cubalah tidur, bangun keesokan hari, teruskan kerja macam biasa. Dia cuba tak endahkan pasal perkara ni. Masa tu dah 2 malam dah dapat mimpi.
Dan benda ni berterusan berlaku sampailah berbulan-bulan. Sampai satu hari tu, lebih kurang dah 2-3 bulan dia alami mimpi ni. Nordin dapat mimpi macam biasa. Mimpi kawan dia datang marah-marah pada dia. Ingatkan dia pasal duit hutang tu yang belum dia bayar. Tapi malam tu dia terjaga tengah-tengah malam. Terjaga. Lepas tu dia tengok sekeliling bilik dia ni gelap. Sebab Nordin ni kalau dia tidur memang dia tak suka ada cahaya lampu. Dia akan padamkan semua. Dalam keadaan gelap tu, Nordin ni dia dah sedar lah masa tu. Dia terdengar daripada sudut bilik dia, di bahagian bucu bilik dia, ada satu suara yang garau. Suara ni dia ingatkan Nordin pasal hutang dia. Bagi balik duit aku. Bayar balik duit aku. Macam tu lah lebih kurang suara tu cakap. Nordin masa tu berpeluh-peluh. Memang dia takut lah masa tu, berlari dia keluar daripada bilik, tidur dekat ruang tamu. Jadi keesokan harinya, Nordin dia dah tak boleh lagi nak elak perkara ni. Dia pergilah ke rumah arwah kawan dia. Jumpalah dengan janda kawan-kawan dia, arwah kawan dia. Terus terang lah, dia bagi tahulah dia ada hutang baki berapa ribu kan. Masih lagi belum dibayar. Memang isteri kepada kawan ini, janda kepada arwah kawan ini terkejut lah dengar. Lepas tu Nordin dia cakap elok-elok lah, dia akan cuba bayar ansur-ansur. Sebab dia memang dalam keadaan yang susah, duit pun kurang. Jadi dipendekkan cerita, Nordin ni dia mengambil masa sekitar 6 tahun lebih nak habiskan baki duit pinjaman dia tu. Lepas 6 tahun, akhirnya selesailah hutang tu, dibayar semua. Semenjak daripada hari pertama dia mula bayar hutang pada arwah kawan dia tu, pada isteri kepada arwah kawan dia tu, dia dah tak diganggu lagi oleh mimpi-mimpi yang menakutkan. Mimpi arwah kawan dia datang marah-marah dia. Itulah kisah yang diceritakan oleh Nordin tentang dia berhutang pada kawan dia sampailah kawan dia mati. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Sabrina untuk memudahkan cerita. Sabrina adalah seorang pramugari. Memang dah lama lah dia bekerja sebagai seorang pramugari ni. Dah belasan tahun, memang dah cukup lama. Macam-macam pengalaman yang Sabrina alami semasa bertugas sebagai seorang pramugari. Kata Sabrina, dalam sesebuah flight tu, dalam sesebuah pesawat penerbangan tu, selain daripada ada penumpang, ada kru flight, pramugari pilot semua, di bahagian bawah ada tempat simpanan luggage, tempat simpanan bag-bag lah. Dan yang ramai tak tahu, kadang-kadang tu ada special arrangement. Kadang-kadang memang ada disediakan ruang untuk diletakkan mayat. Keranda-keranda yang perlu ditransport, perlu dibawa ke sesuatu tempat. Itu adalah perkara yang jarang berlaku, tapi memang dia pernah uruslah pasal perkara ni, bawa mayat dalam pesawat. Antara pengalaman lain yang unik yang Sabrina pernah alami semasa bekerja sebagai seorang pramugari adalah seorang penumpang yang dah meninggal dunia semasa tiba di satu airport. Masa berlepas tu dia hidup lagi. Sepanjang flight tu terbang dia hidup lagi. Tapi bila sampai aja dekat airport destinasi tu, hentian terakhir, bila orang semua turun, yang seorang ni tak turun-turun. Jadi dia pergilah kejutkan. Rupanya dia dah meninggal dunia dalam kapal terbang tu. Dan pernah juga Sabrina dan kawan-kawan sekerja dia ni terjumpa beberapa jenis barang yang sengaja ditinggalkan oleh penumpang dalam flight. Bila sebut barang ni, barang-barang yang berkaitan dengan paranormal, barang-barang yang ada terisi saka, belaan-belaan yang sengaja ditinggalkan oleh penumpang dalam pesawat. Macam-macam rupalah. Ada yang macam botol kecil, ada yang jenis keris kecil, ada yang berupa bungkusan kain, macam-macam jenis. Itulah antara perkara-perkara pelik yang pernah Sabrina hadapi semasa bekerja sebagai seorang pramugari. Tapi dalam banyak-banyak pengalaman dia, ada satu pengalaman yang memang dia tak boleh lupakan. Sebab pengalaman ni memang lain daripada yang lain. Kejadian ni berlaku pada satu malam. Masa tu Sabrina dan kawan-kawan sekerja dia berlepas daripada airport nak menuju ke arah Eropah, ke arah Europe. Memang satu penerbangan yang lama lah, penerbangan yang panjang. Dalam penerbangan tu tak ramai penumpang. Seat memang banyak yang kosong, terutama di sebelah belakang lah. Penerbangan tu adalah penerbangan malam. Tak lama selepas berlepas tu, pilot tutup semua lampu di bahagian kerusi penumpang ni.
Daripada depan sampailah belakang. Jadi masa tu memang gelap lah. Siapa-siapa penumpang yang nak pakai lampu, dia boleh buka sendiri lampu dia sendiri. Lampu secara individu lah, nak membaca ke apa kan. Jadi memang gelap lah di kabin penumpang tu. Sabrina pada masa tu, dia berada di bahagian depan, di tempat di mana semua pekerja berada lah. Semuanya bermula apabila Sabrina bangun daripada ruangan tempat dia duduk tu. Dia nak pergi ke kawasan tempat penumpang. Dia nak pergi berjalan lah, nak pergi meronda. Tiba-tiba si Sabrina ni, dia perasan dekat kerusi paling belakang tu, dekat kerusi penumpang tu, ada seorang perempuan sedang berbaring dalam keadaan yang lurus, macam patung. Penumpang perempuan yang berbaring ni, dia mempunyai rambut yang sangat panjang, dan dia memakai baju yang berwarna putih. Baju macam jubah lah, berwarna putih. Dia baringkan kerusi dia tu sampai lurus macam ni dekat belakang. Tapi tak heran sebenarnya, sebab dekat belakang tu memang kosong, tak ada orang, kecuali dia seorang saja. Tapi bila Sabrina ternampak aja perempuan ni baring macam tu, dia terkejut jugalah. Terkejut campur dengan rasa kelakar sikit. Bagi Sabrina, dia kelakar sebab perempuan ni nampak selesa sangat-sangat baring macam tu, macam dekat rumah. Lagi satu yang buatkan Sabrina rasa kelakar, sebab dia tengok orang ni tak ubah macam pelakon filem hantu. Memang nampak betul-betul macam hantu lah. Tapi masa tu Sabrina memang dia tak sangka lah benda ni hantu betul. Dia anggap benda orang tu yang berbaring tu betul-betul manusia. Jadi masa tu Sabrina ni dia panggil lah seorang kawan dia ni, pramugari. Dia panggil Diana. Kawan dia nama Diana, nama samaran. Diana, mari sini kejap. Diana pun bangun. Pergilah dekat Sabrina, tanyalah, kenapa? Masa tu semua penumpang dah tidur. Daripada depan sampailah dekat kerusi tengah-tengah, semua dah tidur. Jadi masa tu dia orang boleh bercakap lah. Tapi bercakap dengan perlahan, bercakap berbisik lah. Cuba kau tengok dekat kerusi paling belakang sebelah kanan tu, nampak tak ada orang terbaring? Mula-mula kawan si Sabrina ni, Diana ni tak nampak. Jadi dia pun pergilah berjalan dekat lorong tu. Sampai dekat tengah-tengah baru dia terperasan perempuan tu berbaring macam tu, perempuan berambut panjang tu. Beristighfar dia masa tu. Astaghfirullahalazim. Dia terkejut sebab dia dah dekat nak sampai dengan perempuan tu, baru dia perasan perempuan tu ada dekat situ. Bila dah nampak perempuan tu ada dekat situ, dia pun patah balik pergi dekat Sabrina yang berada dekat depan. Bila Diana dah sampai dekat depan, dekat Sabrina, Diana nampak Sabrina ni dia tersenyum. Jadi Diana tanyalah, kenapa kau tersenyum? Terkejut aku. Sabrina pun cakap, tak adalah, kau tengok dia baring tu, selesa betul macam dekat rumah dia buat. Sabrina anggap benda ni kelakar. Tapi Diana pula dia rasa takut bila dia tengok. Tapi masa tu Sabrina dan Diana ni, dia dapat satu idea. Apa kata kalau kita kenakan si Mohan? Mohan ni adalah seorang pramugara dalam pesawat tu, bertugas dalam penerbangan yang sama. Jadi diorang berdua ni panggil lah Mohan. Weh Mohan, mari sini sekejap. Mohan pun bangun, pergilah dekat Sabrina dan Diana. Cuba kau pergi dekat depan tu, tengok passenger kita tu, penumpang kita tu, kenapa dia baring macam tu? Jadi Mohan pun pergilah tengok. Dia tanyalah, dekat mana? Tu kau tengok dekat ujung belakang tu, seat paling ujung sebelah kanan. Mohan pun pergilah berjalan sampai dekat tengah. Dia pun tengok, tak ada pun, mana ada orang. Dia buat macam tu. Bila Mohan cakap macam tu, Sabrina dan Diana dah mula rasa pelik. Mohan ni nak menakut-nakutkan kita ke apa? Jadi diorang berdua pun pergilah. Pergi berjalan dekat tengah. Diorang tengok perempuan tu, penumpang yang pelik tu masih lagi berbaring macam tadi. Jadi pada masa tu Sabrina dan Diana, diorang tuding ke arah perempuan yang berpanjang yang baring tu. Tu takkan kau tak nampak tu? Masa tu Mohan buat muka pelik. Dia pandang ke arah Sabrina dan Diana. Korang ni dah kenapa? Mana ada orang dekat situ? Muka dia serius, langsung tak senyum. Sabrina dan Diana mula rasa tak sedap hati bila Mohan cakap macam tu. Jadi diorang berdua ni pergi balik dekat depan. Masa diorang pergi dekat depan, dah sampai dekat tempat diorang tadi, diorang pandang semula ke belakang. Masa itulah diorang terkejut. Tiba-tiba diorang tengok yang perempuan yang berbaring kat belakang ni, yang berambut panjang tu, tiba-tiba berubah posisi. Daripada baring, sekarang ni dia dah duduk. Duduk tegak dekat kerusi tu. Dan tak lama lepas tu dia bangun. Dia keluar daripada kerusi dia tu, dia berdiri dekat tengah-tengah. Lepas tu Sabrina dan Diana nampak perempuan ni mula berjalan menuju ke arah Mohan yang berdiri di tengah-tengah, tempat di antara dua barisan
tempat penumpang duduk tu. Makin lama makin dekat dengan Mohan. Pada masa tu, Mohan ni dia masih memandang ke arah Sabrina dan Diana dengan pandangan yang pelik. Jadi masa tu Sabrina dan Diana ni dah mula takut. Dia tunjuklah ke arah belakang Mohan. Mohan toleh ke arah belakang dan dia berjalan menembusi perempuan yang berdiri dekat tengah-tengah tu. Masa tu memang sah lah. Perempuan ni memang bukan orang rupanya. Dia orang ni dah menegur sebenarnya. Kalau perempuan tu orang, manusia, macam mana si Mohan ni boleh berjalan menembusi diri dia tu? Bila Sabrina dan Diana nampak perkara macam tu, perkara pelik macam tu, diorang terus pergi cari ketua diorang. Nama ketua diorang adalah Brad. Orang putih lah. Diorang jumpa Brad, diorang minta izin nak tukar tempat bertugas. Diorang nak pergi jaga business class pula, tak nak bertugas dekat situ. Diorang ni bercakap dalam bahasa Inggeris lah. Masa diorang bercakap sama sendiri, masa diorang bercakap dengan Mohan tadi, masa diorang bercakap dengan Brad ni, dengan ketua diorang, semua je bahasa Inggeris. Sebab dekat atas flight tu memang itulah bahasa pertuturannya. Jadi Brad ni dia rasa pelik. Dah kenapa pula korang berdua ni nak pindah tempat bertugas? Jadi Sabrina dan Diana cakap terus terang lah, diorang ternampak hantu perempuan berambut panjang. Itulah kisah yang diceritakan oleh Sabrina pernah dia lalui semasa dia bekerja sebagai seorang pramugari. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.